Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video kali ini, cikgu akan berkongsi berkaitan dengan rekod tak lengkap iaitu modul kedua bagi tingkatan 5. Jom kita mulakan pembelajaran kita untuk video kali ini. Untuk rekod tak lengkap, kita akan melihat 3 perkara utama, iaitu kita akan melihat sebab rekod perniagaan tidak lengkap dan kesan rekod perniagaan yang tidak lengkap serta cara menentukan untung atau rugi bagi perniagaan rekod tak lengkap ini. So, kita lihat sebab. Terdapat 4 sebab menyebabkan rekod perniagaan tidak lengkap. Yang pertama ialah tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Maksudnya, dia tidak mengamalkan debit dan kredit yang mana menyebabkan rekod perniagaan itu tidak lengkap. Kedua, dokumen sumber tidak disimpan secara teratur atau sistematik. Okey? Dan ketiga, tiada catatan untuk urus niaga yang telah berlaku. Maksudnya dia tidak merekod urus niaga yang telah berlaku. Tiada catatan. Dan yang keempat, rekod perakaunan yang telah musnah atau hilang mungkin disebabkan bencana alam. Okey? So, kita lihat pula kesan rekod perakaunan yang tidak lengkap ini. Apa implikasi atau kesan rekod perakaunan yang tidak lengkap? Yang pertama, kesilapan sukar di kesan. Akibat daripada kesilapan yang sukar di kesan ini boleh menyebabkan kes penyelewengan berlaku dalam perniagaan. Imbangan duga tidak dapat disediakan kerana kalau kita lihat tadi di mana tiada sistem catatan bergu, tidak mengamalkan sistem catatan bergu, maka agak sukar untuk adanya imbangan duga. Okey? Ketiga, kesan ketiga ialah untung atau rugi sukar ditentukan. Ia masih boleh ditentukan tetapi agak sukar untuk ditentukan untung atau rugi sesebuah perniagaan rekod tak lengkap ini. Yang seterusnya ialah sukar untuk kita menyediakan penyata kedudukan kewangan disebabkan rekod yang tidak lengkap. Dan yang kelima, perbandingan prestasi perniagaan kurang tepat. So, kita untuk membanding bagi satu tempoh perakaunan dengan satu tempoh perakaunan yang lain, agak sukar kita lihat ketepatan perbandingan prestasi tersebut disebabkan rekod yang tidak lengkap ini. Okey? So, seterusnya kita lihat pula walaupun rekod itu tidak lengkap, kita masih mempunyai kaedah atau cara untuk menentukan untung atau rugi sesebuah perniagaan tersebut dalam sesuatu tempoh perakaunan. So, kita ada 2 kaedah yang kita boleh gunakan. Okey, kalau kita lihat di sini, untuk menentukan untung atau rugi itu kita mempunyai kaedah perbandingan yang pertama dan yang kedua ialah kaedah analisis. So, kita lihat kaedah yang pertama. Dalam kaedah perbandingan, murid perlu tahu bahawa dalam kaedah ini kita membanding modal akhir dengan modal awal. Yang mana apabila modal awal itu lebih kecil daripada modal akhir, untung bersih akan kita perolehi, manakala jika modal awal itu lebih besar daripada modal akhir, kita akan rugi bersih. So, bagaimana untuk menentukan untung atau rugi bersih? Caranya ialah kita ambil modal akhir, kita tolak dengan modal awal. So, perkara basic yang perlu murid tahu dalam kaedah perbandingan ini ialah mengira modal. Untuk mendapatkan modal, kita ambil aset
dan kita tolak dengan liability. Dalam kaedah perbandingan, 3 format utama ini perlu murid kuasai. Yang pertama ialah murid perlu pandai mengira atau menyediakan penyata mengira modal awal dan modal akhir. Yang kedua, penyata mengira untung rugi dan seterusnya menyediakan penyata kedudukan kewangan. Melalui kaedah perbandingan, kita tidak dapat menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Yang boleh kita buat hanyalah menyediakan penyata mengira untung rugi. So, jom kita lihat setiap format bagi ketiga-tiga perkara ini. Okay, kita lihat dari segi penyata mengira modal awal, yang mana kita akan ambil aset awal, kita akan tolak dengan liability awal, dan di akhir kita akan dapat modal awal, atau murid boleh tulis modal pada contohnya ialah 1 Januari 2020. Tu bagi murid yang ingin meletakkan tarikh. Okey, bagi modal awal tersebut. Jika tidak, guna sahaja modal awal. Okey. Seterusnya, kita lihat pula penyata mengira modal akhir. Untuk mengira modal akhir, dia sama juga dengan penyata mengira modal awal, cuma perbezaan di sini ialah kita mengambil kira aset akhir dan liability akhir untuk mendapatkan modal akhir. So, aset tolak liability. Okay. Kesimpulannya, dalam mengira penyata mengira modal awal dan modal akhir ini, kita akan mengambil, jika kita mengira modal awal, so kita akan ambil aset awal, tolak liability awal. Jika kita mengira modal akhir, kita akan ambil aset akhir, tolak dengan liability akhir. So, aset dan liability di sini termasuklah aset semasa dan aset bukan semasa. Liability pun begitu juga, aset liability semasa dan liability bukan semasa. Okey. So, kita pergi kepada penyata mengira untung rugi. Okay, memandangkan dalam kaedah perbandingan ini kita tidak dapat menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi, maka kita akan menyediakan penyata mengira untung rugi. So, kita akan mulakan dengan modal akhir, kita tambah dengan ambilan, kita tolak dengan modal tambahan dan modal awal. Maka jika murid mendapati amount yang murid dapati itu ialah positif, maka untung bersih. Jika ia negatif, so maka terjadilah rugi bersih. Okey? So, itu penyata mengira untung rugi. Seperti biasa, penyata kedudukan adalah sama dari untuk kaedah rekod tak lengkap, kaedah perbandingan ni kita menyediakan penyata kedudukan kewangan seperti biasa. Cumanya kita tidak dapat menyediakan apur sahaja tadi. Okey. So, seterusnya kita lihat kaedah analisis pula. Dalam kaedah analisis, kita menganalisis untuk menentukan untung atau rugi sesebuah perniagaan. Analisis yang pertama kita buat ialah analisis buku tunai. Kedua, kita mentaksir jualan dan belian. Dan ketiga, kita mentaksir belanja dan hasil. So, kita tengok dari segi analisis buku tunai. Apa yang perlu kita analisis dalam buku tunai ialah kita akan lihat baki awal bank dan kita lihat baki akhir bank. Okey, dan kita lihat hasil. Jika ada hasil, kita akan lihat di bahagian debit buku tunai. Dan jika ada belanja, kita boleh lihat di bahagian kredit buku tunai. Selain itu, kita juga dapat melihat dan menganalisis penerimaan daripada akaun belum terima di sebelah debit dan pembayaran kepada akaun belum bayar di sebelah kredit. Seterusnya, kita boleh lihat di dalam buku tunai apa kita buat apabila kita buat analisis ni, kita boleh dapat jualan tunai di sebelah debit buku tunai dan belian tunai di sebelah kredit buku tunai. Selain itu, kita juga boleh lihat dalam menganalisis buku tunai, kita boleh lihat jualan
aset bukan semasa atau belian aset bukan semasa dalam sesuatu tempoh perakaunan. So kita boleh lihat juga ambilan dan kita boleh lihat catatan kontra, yang mana jika ada tunai yang dibankkan atau tunai dikeluarkan daripada bank, kita boleh lihat daripada analisis buku tunai tadi. Okey, seterusnya kita lihat pula mentaksir jualan dan belian. Okey, dalam mentaksir jualan dan belian, kita perlu ketahui jumlah jualan, yang mana jumlah jualan itu ialah jualan tunai tambah jualan kredit. Jualan tunai kita boleh dapati tadi di dalam buku tunai. Nanti sekejap cikgu tunjukkan ya. Nah, jumlah belian itu kita perolehi dengan belian tunai tambah dengan belian kredit. Okey. So kita tengok di mana kita boleh dapat jualan tunai. Di dalam buku tunai tadi kita boleh lihat jualan tunai di sini. Di sebelah debit buku tunai dan sebelah kredit buku tunai itu ialah belian tunai. So jualan tunai dan belian tunai ini perlu ditambah. Okey, untuk jualan tadi kita perlu tambah jualan kredit. Jumlah jualan ialah jualan tunai tambah dengan jualan kredit. So bagaimana untuk mendapatkan jualan kredit? Kita perlu menyediakan akaun kawalan belum terima. Okey, yang mana jualan kredit ini diperlukan untuk mendapatkan jumlah jualan. Untuk mendapatkan jumlah belian pula, setelah kita perolehi belian tunai daripada buku tunai tadi, so untuk mendapatkan belian kredit, kita perlu lihat di akaun kawalan belum bayar. Okey, so untuk dapat jumlah belian tadi, belian tunai tambah dengan belian kredit. Di akaun kawalan ialah belian kredit. Okey. Seterusnya untuk kita mentaksir belanja dan hasil pula, kita perlu mengambil kira berkaitan dengan belanja belum bayar, belanja prabayar, hasil belum terima, hasil belum terperoleh. Keempat-empat ini kita perlu ambil kira supaya kita dapat berapa jumlah belanja sebenar dan hasil sebenar bagi sesuatu tempoh perakaunan. Okey. So, ini ialah tips untuk murid-murid guna, sebab dalam kaedah analisis kadangkala diberi juga maklumat berkaitan belanja belum bayar awal, akhir, belanja prabayar awal, belanja prabayar akhir, hasil belum terima awal, hasil belum terima akhir, dan hasil belum terperoleh awal dan hasil belum terperoleh akhir. So formula yang cikgu letak di sana, tambah dan tolak, itu akan membantu murid untuk menghitung atau mengira belanja sebenar yang perlu murid masukkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi nanti serta penyata kedudukan kewangan. So sebagai contoh, belanja, jika di dalam kaedah analisis itu terdapat belanja belum bayar awal, maka murid perlu tolak daripada belanja yang telah dibayar, dan jika terjadi belanja belum bayar akhir, maka murid perlu tambah belanja belum bayar akhir itu ke dalam belanja yang telah dibayar yang murid boleh lihat dalam buku tunai tadi. So, next. Dalam kaedah analisis, format adalah seperti biasa. Kita perlu menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan seperti biasa. Berbanding dengan kaedah perbandingan tadi, kaedah analisis ini kita mampu untuk menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, so format untuk akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan adalah sama seperti yang murid telah pelajari semasa di
tingkatan 4 lagi. Okey, so ini ialah format akaun perdagangan dan untung rugi dan format penyata kedudukan kewangan. So sebelum kita menyediakan APUR dan PKK ini dalam kaedah analisis, kita perlu menganalisis buku tunai, kita perlu mentaksir jualan dan belian, dan kita perlu mentaksir belanja dan hasil terlebih dahulu sebelum kita menyediakan APUR dan PKK. Okey, itulah dua kaedah yang kita gunakan dalam penentuan untung atau rugi bagi rekod tak lengkap. Okey, so ketiga-tiga ini telah kita cover dalam video ini. So untuk video yang akan datang, cikgu akan ceritakan bagaimana atau cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk menjawab soalan kaedah perbandingan dan soalan menggunakan kaedah analisis. Pastikan murid-murid bersedia untuk video yang akan datang. Sekian saja untuk video kali ini. Bertemu lagi di video yang akan datang. Saya Cikgu Irni binti Bakri mengajar di SM Lokyuk Kota Kinabalu. Ingat ini, #akaun senang ba. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.